أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari yang penuh keberkatan yang diizinkan oleh Allah SWT. Ada keberkatan dan rahmat yang banyak pada hari Jumaat ini. Kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu yang silih berganti. InsyaAllah semoga dengan usaha dan pilihan yang kita buat pada hari ini, tak kira kita berada di dalam majlis ilmu ataupun tidak sempat berada dalam majlis ilmu, didoakan supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah SWT dengan zikir-zikir, dengan meningati Allah SWT, dengan istighfar, dengan selawat dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Semoga hidup kita dipenuhi dengan kerja-kerja baik, kerja-kerja amal yang mana hati kita mohon daripada Allah SWT diikhlaskan segala amalan kepada Allah SWT, tidak ada sangkutan dengan mana-mana makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Semoga kita jauh daripada dosa syirik yang membawa kepada kekufuran. Semoga Allah jaga iman kita, semoga kita berjumpa dengan Allah SWT pada hari kiamat nanti dengan keadaan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita mati dalam keadaan kita beriman dan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini sesi yang lepas kita dah habis tentang sedikit larangan, satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memaksa orang yang sakit itu makan dan minum, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak menyakiti pesakit ataupun keadaan yang membuatkan pesakit itu perlu sangat-sangat kepada dia makan sedikit untuk ubat dan sebagainya, maka segala-galanya dijalankan dalam keadaan yang penuh berhemah dan penuh akhlak dan penuh lemah lembut terhadap orang yang sakit, orang yang nak mati. Hari ini kita masuk kepada babu talabil awadid du'a minal marid. Bab yang menyatakan orang yang datang menziarahi orang yang sakit itu memohon orang yang sakit itu berdoa, permintaan doa daripada pengunjung kepada orang sakit. Dia jadi macam sepatutnya yang sakit itu didoakan, tetapi ada riwayat, sebenarnya ada riwayat yang datang dalam orang kata apa, dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, tetapi hadis ini tarafnya lemah yang terlalu sangat, yang terlalu lemah, dhaif jiddan, kalau tengok kat sini dhaif jiddan. Dan hadis itu berbunyi, Imam Nawawi diriwayatkan hadis ini yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni. Pada penilaian Imam An-Nawawi sanadnya sahih, tetapi selepas berlaku beberapa analisa yang dibuat oleh yang datang terkemudian daripada Imam An-Nawawi berdasarkan perbandingan jalur periwayatan yang mereka dapati dalam meriwayatkan nas ataupun teks hadis ini, mereka mendapati hadis ini terlalu lemah dan tidak boleh dijadikan sandaran dan hujah. Kami meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih ataupun hasan. Dia pun tak pasti sama ada sahih ataupun hasan, tapi mengikut penilaian dia sanadnya sahih ataupun hasan. Itu penilaian Imam Nawawi. Daripada Maimun bin Mihran, daripada Umar radhiyallahu anhuma. Maimun pun sahabi, Umar pun sahabi juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta 'ala al-marid famurhu falyad'u laka
fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Nabi kata, Umar kata Nabi bersabda bahawa kalau kamu datang, kalau kamu datang masuk kepada orang sakit ataupun datang ziarah orang sakit, maka kamu suruh kat sini maknanya dia minta lah. Minta supaya orang sakit itu falyad'u laka, dan supaya orang sakit itu mendoakan kepada kamu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Maka sesungguhnya dia kata doa orang yang sakit itu adalah seperti doa malaikat. Tapi Imam Nawawi dia sebut dekat ujung tu pula, walaupun di awal tadi dia kata dengan sanad yang sahih ataupun hasan, tetapi selepas dia datangkan dengan hadis ni, dia letak satu lagi ayat yang berhati-hati mengikut teknik dan metod para muhadis. Dia kata tetapi Maimun bin Mihran ni tidak berjumpa, tidak mendapati ataupun tidak berjumpa. Dia hidup sezaman, dua-duanya sahabi, tetapi dia tidak berjumpa dengan Umar. Mungkin disebabkan, itu sebab kita kena faham bahawa para sahabat Nabi SAW ini tidak semestinya mereka itu berjumpa satu sama lain. Mereka dikategorikan sebagai sahabat berdasarkan kepada takrifan sahabat, orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan Muslim. Ada juga yang dikategorikan sebagai sahabat dan tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tetapi mereka sahabat mengikut takrifan yang paling basic sekali adalah orang Islam yang berada dan hidup sezaman dengan Nabi. Mereka itu sahabi. Itu sebab tidak semua para sahabat meriwayatkan hadis. Ada yang riwayatkan hadis tu sikit, ada yang riwayatkan hadis tu banyak. Okay? Ada yang berjumpa di kalangan para sahabat, ada yang tidak berjumpa, mungkin di atas kekangan-kekangan waktu ataupun umur yang tidak panjang. Dia sempat menjadi sahabat tetapi tidak berjumpa dengan sahabat yang lain. Okay? Jadi kita tak boleh bayangkan kehidupan sahabat dulu dengan kehidupan kita sekarang. Bila-bila kita nak pergi Kuala Lumpur, bila-bila kita nak pergi Terengganu, Kelantan dan sebagainya, kita boleh pergi. Tetapi kehidupan para sahabat dulu-dulu, dia ada kekangan-kekangan, orang kata apa, bagaimana ia untuk sampai kepada satu-satu tempat sehingga ia menjadi sukar untuk berlakunya pertemuan. Jadi Maimun bin Mihran ini tidak berjumpa dengan Rasulullah tidak berjumpa dengan Umar. Jadi bila tak berjumpa, dia ada sedikit keraguan lah pada hadis itu. Okay? Tetapi sekejap sebab saya rasa ada panggilan sekejap. Minta maaf. Okey. Saya minta maaf Okey. Jadi sebab saya kena sebut lebih sikit tentang perkara ini sebab Imam Nawawi sebut bahawa sanadnya sahih, tetapi dan dia datangkan juga ada sedikit sebab mungkin hadis itu pada penilaian dia mendapat kategori hasan, sebab dia kata Maimun bin Mihran tak berjumpa dengan Umar. Bagaimana dia nak meriwayatkan daripada Umar? Okey. Dan setelah analisa dibuat oleh ulama hadis, pengkaji hadis, dia ada beberapa perkara yang membuatkan hadis ini jatuh kepada kategori yang dhaif yang sangat-sangat. Yang pertama, inqita' baina Maimun wa Mihran. Terputusnya di antara Maimun bin Mihran dengan Umar Al-Khattab. Okey. Yang kedua, dalam sanad ini ada seorang yang bernama Isa bin Ibrahim Al-Hashimi. Itu sebab kalau tengok dekat skrin yang saya share, dia kata wa fi isnadihi Isa bin Ibrahim Al-Hashimi muttahamun bil wad'i. Okey. Isa bin Ibrahim Al-Hashimi ini dia dituduh
mencipta dan memalsukan hadis. Jadi bila ada terdapat tuduhan tentang memalsu dan mencipta hadis ini, maka secara orang kata apa, secara prinsipnya, secara kaedahnya hadis itu akan terus menjadi dhaif yang sangat-sangat. Okey, sebab kita kena faham juga yang menuduh seseorang itu dalam konteks ilmu hadis bukan orang-orang awam yang menuduh. Yang menuduh seseorang yang meriwayatkan hadis memalsukan periwayatan hadis ini ulama juga. Maknanya tuduhan mereka itu, muttaham itu, maksudnya mereka menuduh itu berdasarkan qarinah-qarinah ataupun sebab-sebab ataupun bukti-bukti lain perbandingan riwayat-riwayat yang terdapat orang yang bernama Isa bin Ibrahim al-Hashimi ini. Jadi kita tak boleh nak kata tertuduhnya Isa bin Ibrahim al-Hashimi dengan memalsukan hadis ini seolah-olah macam orang-orang kampung kita sendiri, orang awam ni menuduh kawan-kawan kita buat benda tak baik. Tuduhan-tuduhan kita tidak ada berasas pun kadang-kadang, tetapi ulama-ulama hadis bila berlakunya sedikit tuduhan ataupun tuduhan-tuduhan memalsukan hadis, maka tuduhan itu bergantung dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan dalil-dalil dan qarinah-qarinah yang kuat di kalangan mereka ahli hadis dan juga pengalaman mereka dalam periwayatan hadis. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Jangan pula kita sepatutnya kita pergi melawat orang sakit dan mendoakan orang sakit, tiba-tiba kita minta pula orang sakit doakan kita, sebab kita kata doa orang sakit ni seperti doa para malaikat, berdasarkan kepada hadis yang lemah yang sangat-sangat ni. Jadi kita tak boleh jadikan hujah, maka kita cukup untuk hadir kepada orang-orang yang sakit dan mengajarkan mereka dan mendoakan kepada mereka kesihatan, kemudahan dan kemudahan. Lepas tu kita masuk kepada bab yang seterusnya, bab wa'dhil marid ba'da afiyatihi wa tadhkirihi al-wafa' bima ahada Allah ta'ala bima ahadahu Allah ta'ala alaihi min at-taubati wa ghairiha. Bab mengingatkan orang mati, mengingati orang mati, orang yang sakit yang dah sembuh. Maknanya kita mengingatkan orang yang pernah sakit dan sembuh, ataupun kita mengingatkan orang yang sembuh dari penyakit dan mengingatkan dia supaya dia menepati janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bertaubat. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan kamu semua tepatilah janji. Sesungguhnya janji itu akan ditanya. Kamu bertanggungjawab terhadap janji-janji kamu. Kamu bertanggungjawab dengan janji. Wa qala ta'ala, dia kata penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Okay? Dan Allah SWT menyebut dalam satu ayat yang lain, surah Baqarah ayat 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji, orang-orang yang tidak memungkiri janji apabila mereka melakukan perjanjian ataupun berjanji. Ayat-ayat di dalam perkara yang berkaitan dengan janji ini banyak sangat-sangat dan makruf sangat-sangat. Jadi cukup dia buat mari dua je ayat ini untuk memberi kita satu gambaran tentang kepentingan untuk kita menunaikan dan menepati janji kita. Okey, janji ini secara umum, menepati janji secara umum adalah wajib, adalah satu keperluan dan tanggungjawab. Dan menepati janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih utama. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Saya tengok dulu kalau ada soalan. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Okey. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Khawwat bin Jubair. Ini nama macam orang perempuan tetapi dia adalah lelaki. An Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu qal maradtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal صح الجسم يا خوات قلت وجسمك يا رسول الله قال ففي الله بما وعدته
faqultu ma wa'adtullaha azza wa jalla syai'an. Qala bala innahu ma min 'abdin yamradu illa ahdatha lillahi azza wa jalla khaira fa fillahi bima fafi ni nanti kita terjemah fa fillahi bima wa'adtahu. Okey, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, maradtu, aku pernah sakit. Daripada Khawwat bin Jubair, dia kata, aku pernah sakit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawat aku, menziarahiku, datang menziarahiku. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sahal jism ya Khawwat, dah sembuh dah. Badan dah sihat dah. Dia kata kat Khawwat. Dan ikut terjemahan kat sini dia kata tubuhmu telah sembuh. Tubuhmu telah sembuh. Maknanya dah sihat. Qultu wa jismuka ya Rasulullah. Khawwat pun sebutlah dekat Rasulullah. Ini adab bila orang kata kita dah sembuh dah. Oh, hang pun sihat. Macam kita kata kan, kita kata dah sembuh dah. Sembuh sihat awak pun sihat juga. Kita saling mendoakan, kita saling berkomunikasi dan membalas komunikasi supaya ukhuwah itu terjalin dengan lebih baik. Lepas tu Khawwat jawab pula, Nabi jawab pula. Nabi kata dekat Khawwat, dia kata fa fillahi bima wa'adtahu, maka tunaikanlah janji dengan apa yang kamu telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Khawwat terkejut, macam pelik. Dia kata fakultu, dan aku kata, aku balas, aku tidak berjanji apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak berjanji apa-apa dengan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu benda pun aku tak berjanji. Maksudnya macam itulah dia kata. Qala bala. Nabi kata, bahkan kamu berjanji. Tidak, sesungguhnya tidak. Lepas tu Nabi bersabda, tidak. Sebenarnya, terjemahan ni sebenarnya adakah nak terjemah tidak ataupun nak terjemah bahkan? Tapi bolehlah, maksudnya baginda bersabda tidak, sesungguhnya tidak ada seseorang hamba pun, ataupun kita nak kata bahkan kamu berjanji. Nak jawab, kalau kata bala, kalau ada perkataan bala dalam bahasa Arab, dia adalah satu ayat yang menandakan bahawa bahkan membenarkan penafian orang yang berkata sebelum tu. Bala ni maksudnya membenarkan satu statement ataupun menafikan statement yang sebelum itu dengan jawapan yang sebaliknya. Maka terjemahan tidak ni pun bolehlah diterima sebenarnya. Okey. Bahkan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sakit sebenarnya dan disembuhkan dan Allah bagi dia kesembuhan kecuali Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Oleh itu, sebab apa? Sebab apa makna kebaikan? Apa makna Allah dah jadikan sesuatu? Bila Allah bagi dia sakit, bila Allah bagi seseorang itu sakit, Allah dah jadikan sesuatu bagi dia. Apa dia? Macam kita dah bincang sebelum ni lah, Allah hapuskan dosa-dosa kecil dia. Kafarah dosa. Ataupun satu teguran Allah SWT. Itu sebab kita, bila kita sakit, kita kena doa supaya kita sembuh. Satu, kita kena doa supaya Allah angkat kesakitan kita dan ujian kita. Tapi kita kena ingat juga dan berterima kasih bahawa Allah sebenarnya bagi kita teguran. Kalau Allah terus ambil nyawa kita, itu bukan lagi teguran. Itu adalah satu ajal yang memutuskan segala orang kata apa, usaha untuk setiap usaha untuk kita bertaubat dan buat amal ibadat. Maka bila Allah bagi sesuatu kesakitan, ia adalah satu teguran Allah Ta'ala, itu satu kebaikan. Kafarah dosa juga. Itu sebab dia kata kat sini, bahkan setiap orang, tidak ada seorang pun yang sakit kecuali Allah bagi dia sesuatu yang baik. Fafillahi bima wa'atahu. Jadi konteks itulah yang dimaksudkan oleh Nabi bahawa kamu kena berjanji. Berjanji dan kamu kena tepati janji. Tepati janji itu dengan apa? Tepati janji itu dengan melakukan perkara yang baik-baik. Biasa kita tengok orang sakit ni, dia akan jadi macam, aku inilah banyaklah dosa aku. Aku tak nak buat dah. Banyak benda-benda yang berlaku kepada orang sakit ini, dia akan bertaubat, dia akan insaf, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu biasa bagi orang-orang yang diuji dengan kesakitan dan kesusahan. Tetapi
Amat malang bagi orang yang diuji dengan kesakitan dan kesusahan dan kesempitan, tetapi dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita menjadi orang-orang yang bila ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus kembali dan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini walaupun dhaif secara sanadnya, tetapi dia adalah satu orang kata apa, macam itu, sebab dalam kategori hadis ini ada hadis yang tidak sah sanad dia tetapi maknanya okey, maknanya betul. Jadi hadis ini dhaif, tak boleh jadikan hujah, tetapi kita sendiri faham bila kita sakit kita akan sentiasa insaf dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dhaif disebabkan Muhammad bin Hajjaj Khawat itu sendiri ada isu tentang kebolehan dia meriwayatkan hadis. Layyin, dia kata lembut ni maksudnya tak berapa cantik lah cara dia meriwayatkan hadis tu, tak kuat. Okey, dan juga Muhammad bin Hajjaj ini ditinggalkan periwayatannya oleh para ulama hadis. Okey, itu sebab secara iktibarnya menepati janji adalah satu perkara yang wajib. Tak kira dia berjanji dengan sesiapa pun, tetapi dengan Allah lebih lagi untuk dia dia menepati janji dia. Lepas tu Ustaz Muhyiddin Mistu dia kata, idza maridal abd al-mu'min thumma ufiya tanabbaha wa alima anna maradahu kana sababan 'ani dhunub al-madiyah. Bila seseorang itu sakit, dia kata, kemudian dia disembuhkan, tanabbaha wa alima, dia kena sedar dan dia kena tahu bahawa sakitnya itu adalah sebab daripada dosa-dosa yang telah lalu. Jangan kita bila kita sakit, apalah dosa aku buat, aku rasa aku tak buat dosa dengan siapa-siapa pun. Jangan sesekali kata macam tu, sebab kita manusia, memang kita bukan maksum. Dah confirm dah kita tidak maksum. Jadi kurang adab bila kita mempersoalkan aku tak buat salah pun. Jadi itu satu ayat yang sebenarnya ayat yang tidak sesuai untuk seorang mukmin. Kalau kita sakit, kalau kita diuji dengan apa-apa, terus ingat. Kalau kita tidak diuji pun kita kena tahu bahawa kita sentiasa melakukan dosa. Na'udzubillah, semoga kita dihindarkan daripada melakukan dosa, terutama dosa-dosa besar. Fayandamu wa ya'zimu ala alla ya'uda lidzalika wa la yuqdimu ala ma hunalika. Dia kata hendaklah dia menyesal dan berazam untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, sama ada dia tahu atau tidak tahu. Kalau tak tahu tu dia kena minta ampun daripada Allah SWT. Kalau dosa yang dia tahu, dia kena confirm betul-betul dan dia kena identify betul-betul supaya dia tak ulang lagi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itulah yang menjadi iktibar daripada apa yang kita belajar daripada hadis yang tadi tu. Walaupun ianya dhaif, tetapi makna di dalam tu memberi pengajaran yang baik kepada kita. Tak boleh jadikan hujah, tetapi ia ada pengajaran. Dia ada pengajaran. Babu ma yaquluhu man aysa min hayatihi. Okey. Bab pada menyatakan apa yang dikatakan oleh seseorang yang macam putus asa dengan dalam kehidupan dia. Putus asa dengan kehidupan dia. Kalau kata putus asa, dia macam putus asa ni maksudnya bukan makna putus asa yang sebab putus asa memang tak boleh. Putus asa memang la taqnatu min rahmatillah, Allah kata. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Taala. Tapi dekat sini makna putus asa ni maksudnya rasa macam, kan hadis yang sebelum ni kita baca macam kalaulah dia rasa mudarat sangat dia tu, dia boleh doa dengan, kan kita ada baca doa Allahumma ahyini, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku kalau hidupan aku ini memberi kebaikan, kan hadis yang kita baca yang sebelum ni, saya terlupa lafaz dia. Yang ini pun lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu jugalah. Bukan maknanya kita kata dia putus asa langsung, sebab putus asa itu dilarang dan ditegah. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan Sunan Ibn Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qidhun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadh thumma yamsahu wajhahu bil ma'
thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Okey? Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata raaitu, Aisyah kata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia wahwa bil maut, wahwa bil maut maknanya dia dekat nak meninggal, dia hampir dengan kematian, diambang kematian. Di sisinya ada cawan, ada bekas qadah, ada air dalam tu, wahwa yudkhilu yadahu fil qadah, dan dia masukkan tangan di dalam bekas air itu, kemudian dia menyapu, membasahkan muka dia dengan air. Kemudian dia berkata dan dia berdoa, kemudian dia berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ke atas, bantulah aku dalam keadaan aku menghadapi kesukaran mati, dan juga sakaratil maut. Dia minta Allah bantu dia menghadapi susahnya dan sakitnya nak mati, dan susah dan sakitnya sakarat, tenat itu, nazak nak meninggal itu. Hadis ini dhaif dengan lafaz yang ni lah. Lafaz ini dhaif, tetapi ada hadis lain yang kita pernah baca juga, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah. Dia kata innalil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Sakarat itu nazak ataupun susah dan sakit dan berat tu. Okey. Tetapi doa yang Nabi minta Allah ma'ini ala ghamaratil maut itu, lafaz itu tidak kuat. Okey. Tetapi saya dah cek dah perbahasan ulama tentang perkara ini, boleh tak doa supaya kita diringankan ghamarat atau susah payah dan kesempitan masa kita nak mati ataupun sakarat itu, maka ulama-ulama membenarkan untuk kita berdoa dengan supaya Allah SWT meringankan sakarat ataupun kesusahan dan kepayahan kita melalui detik-detik kematian. Maka teruskan berdoa semoga Allah SWT memudahkan kita. Okey. Lepas tu riwayat yang seterusnya, Imam An-Nawawi dia kata wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya Allahumma yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi pada ketika itu bersandar kepada Aisyah, mengiring kepada Aisyah, bersandar kepada Aisyah, tak larat dalam keadaan dia tak berapa okey, nak hampir kepada kematian. Nabi doa dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah bagiku dosaku, warhamni, dan rahmati dan kasihanlah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan masukkanlah aku maksudnya kategorikanlah aku, masukkanlah aku, bagilah aku bersama-sama dengan orang-orang yang disebut dengan ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la ni dia satu istilah yang menunjukkan kepada orang-orang yang diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dalam kitab Maghazi, dalam kitab Marda, dalam Muslim pun ada sebut dalam bab kelebihan para sahabat, dalam Muwatta Imam Malik pun sebut, dalam kitab Tirmizi pun sebut. Hadis ini tidak ada masalah. Boleh doa dengan doa ini, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Jadi rafiqil a'la ini, macam saya kata tadi, dia adalah satu istilah yang menunjukkan bahawa ia adalah sekumpulan manusia yang diangkat darjatnya tinggi di kalangan para manusia. Ar-rafiqil a'la ini mengikut takrifannya adalah mereka adalah di kalangan para anbiya, para siddiqun, para orang-orang yang bercakap benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihun, dan juga orang-orang saleh. Yang mana Allah sebut dalam Quran, wa hasuna ulaika rafiqa.
wa hasuna ulaika rafiqa. Dan juga hadis yang juga hadis ada ayat Quran yang lain, wa yu'ayyidu ma jaa fil hadis as-sahih, dan apa-apa yang datang dalam hadis sahih juga lah. Ada banyak hadis yang bercakap tentang perkara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka bersama-sama dengan mereka yang Allah SWT bagi nikmat ke atas mereka dalam kalangan para anbiya, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang salih. Dan maka baik sangatlah mereka itu sebagai golongan yang telah diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tak ada dalam terjemahan ni. Yang tu saya baca sedikit tambahan daripada apa yang dibuat oleh Syekh Muhyiddin Al-Mistu ni. Okey. Lepas tu Imam Nawawi, saya pergi kepada, takut ada soalan. Sekejap Okey, tak ada soalan sekejap. Saya ambil masa sekejap dalam 2 minit. Okey. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah, dia bagi satu penjelasan. Sebenarnya ini ada beberapa hadis di dalam penjelasan ini. Kita tengok apa yang Imam Nawawi sebut tentang perkara yang berkaitan dengan orang nak mati, orang yang datang melawat dan sebagainya. So dia bagi beberapa nasihat lah. Dia bagi beberapa nasihat di dalam kitab kitab Al-Azkar ini. Dan dia kata wa yustahabbu ayyukthira minal Quran wal azkar, disunatkan untuk membanyakkan baca Al-Quran dan berzikir, dan dilarang untuk kita jaza'. Jaza' ini dilarang untuk kita merungut, berkelakuan buruk, merungut, berkelakuan buruk, memaki orang, mengutuk orang, mukhasamah, bergaduh dan sebagainya pada perkara yang bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tapi kalau berhujah pada ketika itu berkaitan dengan perkara agama, tidak ada masalah. Tidak dikata tidak boleh berhujah perkara dunia. Okey, sebab kadang-kadang wallahu a'lam, kadang-kadang kita tengok orang nak meninggal, orang yang sakit, mungkin dia bergaduh lagi, dia bercakap tentang orang, bercakap tentang itu, bercakap tentang ini. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok semasa kita tua, semasa kita muda, semasa kita hampir meninggal dunia. Moga kita meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Wa yustahabbu ay yakuna syakiran lillahi ta'ala biqalbihi wa lisanihi. Disunatkan juga untuk kita bersyukur kepada Allah SWT dengan hati dan lidah kita, dan menghadirkan dalam kepala kita tu perkara-perkara yang baik-baik. Wa yajtahidu ala khatmiha bi khair. Bila orang yang sakit, bila orang nak mati ni, dia kena bersungguh-sungguh untuk buat perkara-perkara yang baik, fikir perkara-perkara yang baik, menasihati perkara-perkara yang baik, bercakap perkara-perkara yang baik, sebab
diharapkan, sepatutnya kita mengharapkan, sepatutnya dia mengharapkan perkara yang baik-baik sebagai penutup kepada kehidupan dia. Wa yubadiru ila ada'il huquq. Maksudnya lepas tu dia buat cepat-cepat untuk kalau ada perkara yang dia tak sempat nak buat, ada perkara tanggungjawab yang dia tak sempat nak selesaikan, dia kena buat semampu yang mungkin. Min raddil maghalim wal wada'i wal awari. Kalau ada perkara yang berkaitan dengan kezaliman yang dibuat kepada orang lain, ataupun harta benda yang dia ada simpan, harta benda orang lain yang dia ada simpan, lepas tu istihlali ahlihi, lepas tu ada banyak perkara lah yang dia sebut dekat sini, semua boleh baca kat sini kan. Selain itu juga agar segera menunaikan kewajipan kepada sesama manusia yang mempunyai hak, iaitu mengembalikan hak orang lain dan meminta redha kepada keluarganya seperti kepada isterinya, minta maaf kepada isteri, minta maaf kepada suami, minta maaf kepada anak-anak dan sebagainya. Wa jiranihi, jiran, sebab kadang-kadang jiran ni antara orang yang selalu kita buat masalah sebenarnya walaupun kita tak tahu. Kadang-kadang kita bela kucing busuk, kita tak tahu menyakiti jiran. Kita buat rumah contohnya, naik sikit pagar dan dinding, habis angin tak masuk ke rumah dia. Kecuali dia minta izin, kita minta izin dan kita bagi tahu, dia kata okey. Eloknya kalau nak buat rumah, nak buat dinding, contohnya ini cerita orang duduk dekat taman-taman perumahan. Kadang-kadang dia buat rumah dia, renovate, kadang-kadang dia tak sebut pun kat jiran dia. Saya nak buat sikit ni, okey ke tak okey. Sebab kadang-kadang setting ataupun design rumah tu sendiri sudah menyediakan satu situasi dan satu keadaan yang kondusif sebenarnya, tapi bila ada beberapa binaan dibuat, memang tanah kita tetapi adab kita berjiran itu, kita tidak boleh menyakiti jiran. Kita minta izin, kita cerita, kita minta maaf, kena bagi tahu kenapa saya buat macam ni, kenapa saya buat macam ni, saya kena buat juga. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau boleh beli kipas, letak satu lagi kipas kat jiran sebelah tu sebab angin dia dah halang dah. Sebab kita buat dinding batu contohnya, macam-macam lah. Ada benda yang kita tak sedar dengan apa yang kita buat kepada jiran kita. Wa asdiqaihi, dan kawan-kawan, wa kullu man kanat bainahu wa bainahu muamalatan aw musahabatan, dan ada orang-orang yang sentiasa berhubung dengan dia. Kena selesaikan benda tu. Okey. Lepas tu dianjurkan pula untuk mewasiatkan apa? Mewasiatkan perwalian bagi anak-anak, bagi mereka sebelum belum memiliki wali. Ini wali dalam bab ini banyak perkara baik yang dinasihatkan untuk kita menasihati anak-anak lah. Menasihat anak-anak tentang hukum faraid ke, kalau anak-anak perempuan itu tidak ada wali contohnya, dia pergi kepada atuk ataupun abang ataupun pakcik dia dan sebagainya kan. Tapi kalau walinya ada, contohnya ada abang lelaki ke adik lelaki ke, abang ataupun adik lelaki, tidak ada masalah lah. Itu dia kata kat sini, dia kata illam yakun lahum jaddun yasluhu lil wilayah. Dia kata kita kena pesan kepada anak-anak yang tidak ada wali ni, kalaulah dia tak ada atuk yang boleh untuk menjadi wali. Sebab kalau ayah nak meninggal, umur ayah nak meninggal tu dah tua dah. Jadi kalau ada atuk, biasanya atuk lagi tua lah daripada ayah, confirm lah lebih tua daripada ayah. Jadi ulama sebut kalau lah atuk itu dah tua dan tak mampu nak jadi wali, jadi ayah ni kena settlekan bab wali kepada anak perempuan dia. Tapi kalau ada atuk yang kuat, biasanya kadang-kadang kita tengok anak meninggal dulu, anak dah tua dah meninggal, ayah okey lagi duk menyangkui kan, duk buat kerja kampung dan sebagainya, maka umur itu di tangan Allah SWT. Okey, wa yusi bima lam yatamakkan min fi'lihi fil hal, dan memesan juga, berwasiatkan juga perkara-perkara yang dia tak sempat nak buat, terutama dengan perkara yang berkaitan dengan duyun, dengan hutang. Wa ayyakuna husnaz zan billahi ta'ala annahu yarhamahu, dan juga kenalah dan pastilah wajib untuk kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi. Walaupun Allah ambil nyawa kita, walaupun Allah bagi kita susah sakit, tapi kita kena sangka baik bahawa Allah sayang kita. Allah suka kita, Allah sayang kita, Allah uji, Allah nak angkat ke martabat kita, Allah nak bagi kita pahala yang banyak lagi, nak menghilangkan semua dosa-dosa kita. Wa yastahdhir fi dhihnihi annahu haqir, dan dia kena datangkan kepada dalam diri dia bahawa dia itu adalah hina di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada tadarru', kita kena ada tawaddu' kita depan Allah Subhanahu Wa Taala.
terutama dalam keadaan kita yang sakit ini. Kita sentiasa diminta untuk kita tadarruk ataupun tawaduk depan Allah SWT. Tak kira kita sakit atau tidak. Tapi kalau dalam keadaan sakit ini lebih lagi diminta untuk kita rasa tawaduk dan rasa hina di hadapan Allah SWT. Wa anna Allah Ta'ala ghaniyun 'an 'adzabihi wa an ta'atihi. Dan Allah SWT itu maha kaya untuk dia mengazabkan seseorang hamba dia ataupun dia nak bagi kebaikan kepada hamba dia dengan ketaatan hamba dia. Makna dia, Allah tu maha kaya. Kalau Allah azabkan pun, Allah tetap kaya juga. Kalau Allah bagi ganjaran pun daripada harta dan kekayaan Allah Ta'ala, Allah tetap juga akan kaya. Itu nak maksud dia. Maksudnya Allah tak terkesan pun dengan kita ni sebenarnya. Kita yang terkesan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau Allah murka kita. Kita harap Allah sayang kita, semoga kita dapat kesan kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Wa annahu abduhu, dan dia kena sedar bahawa ini benda-benda yang Imam Nawawi sebut, benda ni yang kita kena ada masa kita hampir kepada kematian. Kena fikir macam ni, sangka baik, kita kena faham kita hamba Allah SWT. Wa la yatlubul afwa li ihsan wa safa wal imtina illa minhu. Kita tak boleh minta kemaafan, kita tak boleh minta kebaikan, kita tak boleh minta nikmat segala benda kecuali daripada Allah SWT. Dan disunatkan juga untuk muta'ahada nafsuhu biqira'ati ayat min al-Quran fi raja. Baca ayat-ayat Quran, baca ayat-ayat Quran. Dia kata apa? Disunatkan untuk baca ayat Quran yang mengandungi tentang harapan. Tentang harapan ni, ayat-ayat Quran tentang syurga, ayat-ayat Quran tentang Allah mengampunkan dosa manusia. Bacalah ayat-ayat apa Quran pun yang ada padanya raja ataupun yang boleh mendatangkan kita ada pengharapan yang tinggi. Contohnya, tak kira lah masa ni nak baca ayat yang kita kata ayat 1000 dinar, tak apa. Kita harap kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita harap Allah bagi kita rezeki, kita harap Allah bagi kita jalan keluar, tidak ada masalah. Bukan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu yang kita letak dekat kedai makan dan sebagainya saja, tapi baca ayat-ayat boleh bagi motivasi, boleh bagi kita harapan. Wa yuqri'uha bisautin raqiq wa yaqra'uha bisautin raqiq. Baca dengan suara yang lembut. Baca Quran itu dengan suara yang lembut. Aw yaqra'uha lahu ghairuhu wa huwa yastami', ataupun kalau dia tak boleh baca, orang lain bacakan Quran kepada dia dan dia mendengar. Itu sebab kadang-kadang bila kita baca Quran di sisi jenazah, kita baca Quran untuk apa sebenarnya? Bukan jenazah sebenarnya, ini bukan baca Quran di sisi jenazah. Dia tak ada isu baca Quran di sisi jenazah. Dia baca Quran dekat orang yang nak meninggal. Yang tu kita kena faham. Baca Quran dekat orang yang nak meninggal dengan suara yang lembut supaya dia boleh dengar. Biarlah di akhir hidup dia tu dengan ayat Quran, dia dengar ayat Quran dan sebagainya yang baik-baik. Bukan baca kuat-kuat. Boleh kalau dia tak boleh baca ayat Quran. Kalau dia boleh baca, biarkan dia baca ayat Quran. Wa kadzalika yastaqri'u ahadits ar-rijal wa hikayatus salihin wa atharuhum 'inda al-maut. Dan juga bolehlah dibacakan kisah-kisah, hadis-hadis, cerita-cerita orang-orang soleh supaya cerita-cerita itu menguatkan diri dia, memotivasikan diri dia untuk terus melakukan kebaikan. Dia berniat baik, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ayyakuna khairuhu mutazayid. Supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan itu bertambah-tambah. Wa yuhafidhu ala salawat, dan peliharalah solat. Itu sebab orang sakit lagi kena pelihara solat. Lagilah kena pelihara solat, tetapi kita kena mudahkan orang-orang yang sakit ni dalam keadaan mereka kena jaga solat. Itu sebab dalam orang yang sakit ini kita kena bagi perkara-perkara yang mudah je supaya dia sentiasa boleh melakukan solat dan ibadat. Jangan menyusahkan dia dah bila dia sakit. Orang yang tak sakit pun kalau disuruh solat itu berat. Jadi kita minta Allah bagi kita rasa ringan solat itu. Mudah kita melakukan solat itu. Okey. Bagi orang yang sakit ini, kalau dia ada halangan-halangan, kita kena mudahkan tata cara dia melakukan solat mengikut tata cara yang dibenarkan oleh syarak. Wa ijtinabun najasat, mengelakkan daripada perkara-perkara benda-benda kotor dekat kita. Itu sebab orang sakit kalau boleh, kalau orang yang jaga tu selalu tukar, kalau tidak ada masalah bagi orang sakit lah. Kalau ada ni kena tengok pastikan dia bersih.
Wa ghairu dhalika min wadhaifid din, dan selainnya daripada itu yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan agama. Wa yasbir ala masyaqqati dhalik, dan dia sabar dengan apa yang dihadapi. Dan jangan dan diingatkan juga kepada dia untuk dia tidak tasahul, tidak ambil mudah tentang perkara yang dihadapi. Jangan ambil mudah dengan kesakitan yang Allah bagi kepada kita sebagai ujian itu. Okey. Lepas tu dia kata dianjurkan juga untuk menambah kebaikan, jaga solat. Okey. Kesulitan. Okey, dianjurkan juga supaya tidak tertipu dengan orang lain daripada masalah-masalah yang sukar. Ini kadang-kadang kita bila kita pergi melawat orang sakit, kita kena tengok apa yang kita sembangkan. Kita kena tengok apa yang kita sembangkan. Okey, jangan duk sembang perkara-perkara yang tak elok sehingga kadang orang yang sakit pun dengar, dia tak ada nak. Orang yang sakit kadang orang yang sihat dia dengar dia boleh fikir. Orang yang sakit bila dia dengar sesuatu perkara, dia tak ada nak fikir dah, dia sakit dan dia mungkin percaya dan benda tu boleh mendatangkan keraguan kepada dia. Lepas tu fa inna hadza ma yubtala bihi wa fa'ilu dhalika huwa sadiq al-jahil. Inilah yang diuji kepada orang yang sakit, dan orang yang melakukan perkara ini adalah kawan-kawan yang jahil. Kawan-kawan yang jahil mari duk sembang. Bersembang benda-benda yang kawan tengah sakit, jomlah bila nak main futsal. Kawan tengah sakit kaki pula tu. Sebut tentang futsal dan sebagainya, sebut tentang bola dan sebagainya, sebut tentang kita dulu duduk pergi makan-makan. Jangan cerita-cerita benda-benda yang membuatkan dia lagi resah. Buat cerita-cerita berkaitan dengan dunia pula tu. Jadi sembang-sembang dengan orang-orang yang sakit ini, terutama kawan kita, janganlah kita tu jadi kawan yang jahil. Bila pergi bersembang dekat tepi orang yang sakit pergi berziarah itu, sembang perkara-perkara yang tidak betul. Bagi dia semangat cukup. Bagi dia satu ketenangan, tak apa, anak-anak hang kita tolong tengok, tak apa, jangan risau, insya-Allah. Isteri hang pun jiran-jiran ada, makcik-makcik dia ramai, abang-abang dia pun ada, jangan risau. Jangan fikir-fikir, kuatkan iman, baca Quran baik-baik. Itu yang kita kena cakap. Okey. Ataupun ada musuh yang datang, ini pun satu hal juga. Kadang ada, kalau tengok cerita drama lah, kan orang sakit dekat hospital tu, marilah orang yang memang tak suka dekat dia, pekuk bantal dekat muka lah, masuk racun dalam drip dia lah dan sebagainya. Macam-macam lah. Ada yang mari cakap bisik, bagi kata-kata yang menyakitkan hati lah. Jadi ini perkara-perkara yang kita minta jauh. Dan kita jangan buat perkara tu. Kalau kita marah sangat dekat orang tu pun, pergi ziarah dan senyumkan dan bagi dia khabar-khabar gembira. Itu satu pengorbanan kita kepada orang, satu makhluk Tuhan, makhluk Allah SWT dalam keadaan dia hampir kepada kematian. Waliyajtahid fi ma khatama umruhu bi akmalil ahwal, dan dia kena usahalah untuk dihabiskan hidup dia tu dengan perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik. Wa yustahabu ayyusi'a lahu ashabahu bisabr, dan disunatkan juga untuk dia bagi wasiat kepada ahli keluarga dia. Tadi orang lain bercakap dekat dia dan dia apa yang kena buat, dan dia tu sendiri kena bagi wasiat kepada ahli keluarga dia dan kawan-kawan dia dengan kesabaran fi maradihi. Minta orang lain sabarlah, tentang kesakitan yang dihadapi, wa ihtimali ma yusdaru minhu, apa yang dia kemungkinan yang datang selepas itu, dan berbagai-bagai wasiat-wasiat yang baik-baik. Dan wa yajtahidu fi wasiyatihim bitarkil buka alaihi, dan dia kena usaha juga untuk ini satu benda yang kita kena ingatkan anak beranak kita, waris-waris kita. Untuk apa? Untuk kita wasiat dan pesan kepada waris-waris kita supaya tidak menangisi ataupun tidak meratapi kematian kita. Wa yaqulu lahum, dan orang yang sakit itu kenalah sebut kepada ahli keluarga dia, bagi tahu bahawa hadis sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mayat itu akan disiksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Mayat itu akan disiksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Saya tengok soalan kalau ada.
Ustaz, maknanya kita tak boleh bercakap ke yang ujian itu mungkin disebabkan oleh kita tak boleh cakap kepada orang yang, kecuali okey macam ni. Dia ada adab dia. Kadang-kadang ada orang sakit ni bila kita kata ni kifarah dosa, kadang-kadang ada orang dia sentak, dia kata banyak sangat dosa aku. Tu saya kata tadi, ada jenis manusia macam tu. Semoga kita tak jadi macam tu. Jadi sebenarnya kita boleh je bercakap macam tu, tapi kita kena tengok dia tu siapa. Dia tu kawan baik kita yang kita boleh gurau ataupun kita boleh cakap. Kalau kita cakap dia tak sentak ke apa ke, kan? Ataupun kita cakap kalaulah kamu ada dosa-dosa, Allah dah hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Kalau kamu ada, kena cakap lapik, kena berlapik. Sebab Allah dah janji dah. Nak cakap macam tu boleh, tapi kena lapik. Jangan pula pergi cakap dekat dia kata ni tak apalah Allah bagi kifarah dosa ni. Kita cakap kifarah dosa terus secara umum je, seolah-olah macam confirm dia tu buat dosa. Faham tak? Macam confirm dia tu buat dosa. Kalau nak cakap kalaulah ada dosa-dosa kecil, moga Allah ampunkan. Sebab Allah dah janji dah akan ampunkan dosa-dosa kecil dengan kesakitan hasil daripada kesabaran kamu. Boleh cakap macam tu, tak ada masalah, tapi kena berlapik. Poinnya adalah kena cakap perkara-perkara yang boleh bagi motivasi kepada orang yang sakit, boleh bagi semangat kepada dia untuk terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu boleh. Tapi untuk kita, kalau kita sakit, memang kita kena terus rasa macam tu. Untuk kita sakit, ya Allah inilah kifarah dosa aku, moga engkau ampun kalau dosa aku. Tak apa, itu sebab kita dengan kita. Kita dengan diri kita. Tapi kalau kita dengan orang lain, kita kena lapiklah cakap kita tu, menyampaikan maklumat yang betul datang daripada Nabi, tetapi mesti berlapik supaya kita tidak menyakiti orang dan tidak mendatangkan keadaan yang dia menambahkan dia lagi rasa macam putus asa dan sebagainya daripada rahmat Allah Ta'ala. Kena tarik orang-orang yang hampir kepada meninggal ni kepada supaya dia dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ada soalan lagi kejap. Adakah ini bermakna bila-bila sesiapa itu sakit, tak kira sakitnya yang bermakna yang sebab dosa yang telah. Adakah ini bermakna bila sesiapa itu sakit, tak kira sakitnya? Ya, dia kalau ikut kaedah umum, apa-apa sakit sahaja sebenarnya ulama kata dia kifarah dosa. Ataupun ada juga yang kata adalah ujian bagi orang-orang mukmin. Ujian bagi orang-orang mukmin, sabar dapat pahala. Ada yang kata kifarah dosa. Kedua-duanya boleh diterima juga. Ada dalil belaka. Tidak ada masalah. Jadi sakit je kita ni, yang pertama tadi macam saya kata tadilah, kita ni tak boleh nak kata kita tak ada dosa. Confirm kita ada dosa. Yang Nabi kata kullu ibn Adam khatta'un, setiap anak Adam itu buat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun at-taibun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang sebaik-baik orang yang buat salah itu cepat-cepat dia minta ampun. Cepat-cepat dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kalaulah Allah uji kita dengan sakit, semoga ia menghilangkan dan mengkifarahkan dosa-dosa kita yang kecil dan kita jadi kuat terhadap dugaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga diberikan kekuatan untuk terus berdoa supaya Allah angkat ujian itu daripada kita, kesakitan itu daripada kita. Kita tak boleh bila kita sakit kita, ya tak apalah, redalah aku sakit. Tak apalah, Allah dah bagi sakit, biarlah, tak naklah doa, biarlah aku sakit. Tak boleh macam tu. Doa supaya itu nampak macam putus asa. Tapi itu bukan reda yang betul. Reda yang betul ini kita reda dengan apa yang Allah bagi pada ketika itu, tapi kita minta supaya kita disembuhkan, sebab dengan kesakitan dia terhalang untuk kita buat kebaikan, buat banyak manfaat, buat banyak jariah. Tapi dengan kita sihat, kita terdedah dan kita berpeluang untuk buat kerja-kerja baik dan amal jariah. Itu maksud dia. Okey, saya sambung lagi. Okey, ini berkaitan dengan orang mati diseksa. Okey, orang mati diseksa dengan sebab apa? Dengan sebab tangisan orang-orang ahli keluarga dia. Dengan tangisan ahli keluarga dia. Sebenarnya hadis inilah yang menjadi konflik sedikit di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan para sahabat, dan dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Sebab dia kata mana boleh, Aisyah kata Nabi tak kata, Aisyah macam tak percaya Nabi kata benda tu. Sedangkan dia sahih datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang yang meninggal itu akan disiksa, diazab dengan tangisan
ahli keluarga dia. Aisyah tak puas hati. Ini di antara, dia ada beberapa hadis yang Aisyah tak puas hati dan kontradik dengan para sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Sampai ada ulama menulis satu kitab yang menceritakan tentang konflik ini. Dan Aisyah ni dia dikurniakan kebijaksanaan dan mempunyai idea-idea yang bagus-bagus, dan tak pelik dalam sejarah Islam, sejarah zaman para sahabat itu berlaku konflik di antara Aisyah. Tapi konflik yang dirawat, yang diselesaikan dengan cara yang baik, bukan bergaduh sampai bunuh, tak. Konflik yang baik, konflik ilmu, konflik ilmiah. Jadi Aisyah tak percaya Nabi riwayatkan hadis ini. Okay? Sebab Aisyah kata, Allah kata dah dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah tidak akan menyeksa seseorang dengan dosa orang lain, ataupun Allah tidak mempertanggungjawabkan, ataupun seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Okey, jadi macam ada contradiction di antara ayat Quran ini dengan hadis yang menceritakan tentang seorang mayat, satu mayat itu diseksa dengan tangisan ahli keluarganya. Maka ulama-ulama bercakap tentang perkara ni, khilaf yang panjang. Ada Imam Bukhari dia ada pendapat dia, Imam Nawawi dia ada pendapat dia. Maka di antara perkara yang kita boleh faham tentang hadis ini sebenarnya, memang ada pendapat ulama kata memang dia diseksa dengan tangisan ahli keluarga dia secara mutlak. Sebab hadis tu datang macam tu. Tapi ramai juga ulama berpendapat sebaliknya, bukan sebaliknya tetapi dengan sedikit pendetilan, dengan sedikit huraian. Di antaranya adalah bagaimana Imam Bukhari melihat dan menafsirkan hadis ini, mengatakan bahawa dia kata dia akan diseksa, seorang mayat itu akan diseksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Dia kata annahu yu'adzabu bidzalika idza kana min sunnatihi wa tariqatihi wa qad aqarra alaihi ahlahu fi hayatihi fa yu'adzab lidzalika. Dia akan disiksa, diazabkan jika bila mana dia menjadikan tangisan terhadap orang mati itu sebagai cara dalam kehidupan keluarga mereka. Memang kalau ada kematiannya mereka akan pakat-pakat menangis. Ratapan-ratapan. Kita pun tahu sebenarnya ada banyak kaum, ada banyak jenis manusia yang memang meratapi kematian. Itu satu benda yang menunjukkan bahawa kita tak sukanya dia pergi, dia ni orang baik-baik dan sebagainya. Dan ada diceritakan juga ada satu kelompok manusia itu mengupah orang pula untuk menangis. Siapa-siapa yang duduk kat kampung-kampung, yang duduk beza-beza kaum tu tahulah cerita ni. Okay? Memang ada sampai mengupah untuk orang menangis. Sebab tangisan pada kematian itu adalah satu benda yang dibuat. Dan mengikut amalan masyarakat jahiliah juga memang ada mereka menasihatkan, mewasiatkan supaya orang menangis ke atas kematian mereka. Sebab itu adat jahiliah. Tetapi kita diminta untuk berkhilaf ataupun bersalahan, berbeza dengan orang-orang jahiliah. Meratapi kematian itu ada satu benda yang ditegah. Okey. Lepas tu waqad aqarra alaihi ahlahu. Dan kalaulah dia tengok ahli keluarga dia menangis ke atas satu kematian, dia tak buat apa-apa, dia tak tegur pun. Orang macam ni bila dia mati dan ahli keluarga dia tangisi kematian dia, orang macam ni yang diseksa. Itu cara Imam Bukhari. Cara dia menafsirkan hadis ini. Bagi Imam Nawawi pula, dia kata kalau orang itu mewasiatkan, yang tadi itu dia tak larang orang menangisi kematian dia atau kematian orang lain dan menjadi satu ritual biasa dalam kehidupan dia. Imam Nawawi pula dia kata hadis ini menunjukkan bahawa dia diseksa kalau dia mewasiatkan supaya dia diratapi dan ditangisi. Dan kalau saya nak cerita tentang huraian tentang hadis ini, dia panjang sangat-sangat. Tetapi kita kena faham bahawa kita diminta untuk mewasiatkan, memesan kepada anak beranak kita, ahli keluarga kita supaya jangan menangis. Tapi ada orang tanya, kalau menangis juga sebab sedih sangat, tak apa, yang tu sebab tak boleh nak kawal. Ini cerita dia memang dia dari awal tak larang, kan? Dan dia pesan pula supaya menangis. Yang tu yang tak boleh. Jadi Imam Nawawi pesan, baca hadis ini, pesan kepada ahli keluarga jangan menangisi. Dia kata fa iyyakum ya ahibbai was-sa'ya fi asbabi adab.
Jaga-jaga. Kita kena pesan kat anak-anak kita, jaga-jaga. Jangan menangis, jangan meratapi. Lebih-lebih, jangan meratapi kematian aku. Jangan jadi punca supaya Allah mengazabkan aku. Walaupun kata Ustaz dia menangis tu, Ha. menangis tu kan yang meraung tu macam mana Ustaz, sama lagi teruk lah kan? Dia yang menangis yang perlahan tu. Itu sebab kalau tengok dekat sini, dia ada beza di antara buka itu bakar tu menangis. Tapi kalau niyahah itu meratapi tu yang macam menangis, meraung, dan termasuk juga majlis-majlis yang dibuat terhadap kematian. Majlis-majlis yang dibuat secara ritual disebabkan kematian, itu juga termasuk di dalam niyahah, termasuk di dalam ratapan. Menangis dan meraung itu termasuk dalam menangis lah, tetapi ritual-ritual majlis-majlis itu termasuk dalam ratapan yang kita diminta untuk menasihati ahli keluarga kita supaya tidak dibuat kepada kita. Kalau menangis biasa je tak apa kan. Menangis biasa je tak apa ni, tak apa kalau kita tak boleh kawal. Contohnya kita tahu betul, sebab dia keluar sendiri. Yang tu tak apa. Dan kita cuba untuk kawal. Kita berhenti cepat. Kita kena kuat. Kita kena redha dengan kepergian orang yang kita sayang dan sebagainya. Tapi kalau kita kata menangis biasa itu tak apa dan kita layan, terus je menangis. Tengok orang lain menangis, kita pun sambung menangis dengan dia pun, menangis secara berjemaah. Yang tu yang tak boleh. Tapi kalau kita menangis secara tak sengaja dan sikit-sikit dan kita kawal, insya-Allah tidak ada masalah. Semoga Allah ampunkan kita. Okey, satu lagi soalan saya Ustaz, soalan saya yang tadinya yang Nabi baca doa tu ketika dalam keadaan yang sakaratul maut tu, yang kata sahih tu tadi, bolehkah kita amalkan kita dalam keadaan kita sihat? Dia boleh sebenarnya sebab tidak ada masalah sebab kita boleh, walaupun kita sihat, sebenarnya kita tak tahu kita tu ada mati kan. Tambah-tambah umur-umur macam kita ni ada je kat mana-mana, cumanya kita tak tahu. Cumanya kita tak tahu. Kalau ikut kaedah umumnya tidak ada masalah untuk kita baca lepas sembahyang ke apa ke, tak ada masalah sebab dia doa umum. Tapi dekat-dekat dengan kita sakit tu lebihlah utama untuk kita baca. Apa pun jika doa Islam yang menerima upah untuk menangis untuk kematian masa-masa tertentu. Ini macam ada pengalaman kan. Sebab memang ada dalam beberapa bangsa, siapa-siapa yang duduk dalam kelompok manusia yang berbeza-beza kaum itu memang ada benda ni dululah. Sekarang Allah Alam ada ke tak lagi. Dulu biasa. Orang Melayu memang ambil upah. Saya pernah dengar cerita, wallahu alam betul ke tak, tapi banyak sangat dia dah jadi cerita yang tersebar luas. Dan memang kalau kita tengok pun memang perkara itu berlaku dalam keadaan diusung mayat itu dan ramai orang sentiasa menangis, tutup kepala dengan kain hitam kan, dan menangis di jalanan sampai ke kubur. Sebenarnya kaedah itu tidak boleh lah, haram lah hukumnya mengambil upah terhadap satu ritual agama lain. Dan ritual itu pula dalam syariat pun kita pun memang dilarang. Pertama, kita terlibat dengan ritual agama lain. Yang kedua, benda itu sendiri dilarang dalam agama kita juga. Jadi double lah pula. Tapi adakah kita tak boleh menghormati jenazah orang yang lalu? Contohnya kalau ada Cina ataupun India mati kan, contohnya kalau lalu depan kita boleh tak hormati dia dengan bangun dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah sebab Nabi pernah bangun bila jenazah Yahudi lalu. Jenazah Yahudi lalu Nabi bangun dan para sahabat tanya dan memang Nabi buat benda tu, tidak ada masalah sebab menghormati makhluk yang Allah jadikan, bukan mengakui tentang kekufuran dia, tidak. Itu ada adab yang Nabi ajar kepada kita dan saya habiskan dekat sini insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada nak tanya ke? Tak ada dah Ustaz, kita sambung minggu depan Ustaz ya, sebab kita ada kuliah yang next seterusnya ni. Oh ya ke? Ya Allah, minta maaf saya terlajak. Okay, saya ingat tak ada kuliah dah. Okey, tak apa. Okey, minta maaf banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ustaz atas perkongsian ilmu yang amat bermanfaat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan para jemaah sekalian, bolehlah teruskan berada yang sama ni. Kita ada kuliah seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi. Ustaz dah hadir sebenarnya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Mohon para jemaah